Baik, kalau kita lihat pertandingan dasar dan manifesto, kalau kita lihat kedua-duanya memberikan harapan. BN mau berikan harapan, Pakatan juga memberikan harapan. Tapi BN kata dia nak tepati janji, bawa harapan. Pakatan kata dia Pakatan Harapan Rakyat, menjadi harapan. Ya? Jadi Pakatan Harapan ni merupakan satu istilah dan konsep yang sangat penting dalam kedua-dua parti utama inilah, ya, Barisan Nasional dan juga Pakatan Rakyat. Kedua-duanya cuba memberikan harapan baru dan harapan yang berterusan daripada apa yang telah mereka lakukan sebelum ini. Baik, kalau kita lihat agenda utama, sebenarnya kalau kita bandingkan buku Jingga dengan manifesto BN, ya, kita perhatikan, ya, saya membuat thorough study dalam manifesto kedua-dua pihak ini. Memang saya akui bahawa ada banyak persamaan mengenai perkara-perkara baik yang universal yang mereka nak bawa kepada rakyat, ya. Tapi ada beberapa perbezaan utama dan saya highlightkan di sini beberapa perbezaan utama yang penting yang saya dapati, yang mana ada persamaan itu saya tidak mahu bincangkan. Kalau kita perhatikan agenda utama manifesto Barisan Nasional ialah soal menekankan kos sara hidup. Kita tahu bahawa isu the rising cost of living ini telah menjadi satu masalah paling besar kepada BN pada tahun 2008. Inilah yang punish BN paling teruk pada tahun 2008, kos sara hidup. Sebab itu kita lihat apabila Datuk Seri Najib mengambil alih pentadbiran, dia memberikan penekanan kepada soal kos sara hidup, dan inilah yang lahirkan lebih 200 produk Satu Malaysia ini, yang kesemuanya produk-produk ini ialah menangani soal kos sara hidup. Lebih 200 produk. Dan saya setuju dengan Prof. James tadi yang menyebut bahawa kepada kita-kita dalam Dewan ini yang tak dapat BRIM, mungkin kepada middle class Melayu, Cina dan juga India, barangkali BRIM ini tak ada makna apa-apa. Tapi if you go and ask those from the poor income group yang menerima BRIM 1, BRIM 2 dan beberapa bantuan yang lain, ya, yang mendapat bantuan daripada anak sekolah, bantuan buku dan sebagainya, ibu tunggal, orang bujang apa semua ini, dan berbagai peruntukan-peruntukan yang lain lagi, dan kemampuan mereka ataupun peluang mereka untuk membeli barangan lebih murah di kedai rakyat Satu Malaysia dan sebagainya, ini sangat-sangat bermakna kepada mereka. Dia hanya meringankan. RM500 for us is small, tapi RM500 kepada masyarakat yang miskin dan dapat 2-3 kali, saya fikir itu sangat besar. Dan setakat mana ini mempengaruhi mereka, ini kita akan lihat, ya. Manakala Pakatan Rakyat, dia menekankan soal nak turunkan harga minyak. Dia kata 5 hari bulan menang, 6 hari bulan confirm turun harga minyak. Itu dia punya janji. Isunya sekarang yang tak pernah siapa debatkan, press juga tak debatkan, turunkan harga minyak ni one off ataupun setiap kali harga minyak dia akan turun. Ini kena debat, ya. Apakah setiap kali harga minyak naik dia akan turun? Setiap kali harga minyak dia akan turun. Mereka kena bentangkan mereka punya pengiraan, dia punya accounting dia, ya, ataupun sekadar one off policy. Dan juga tol. Menang 5 hari bulan, 6 hari bulan tak bayar tol. Ya, jadi ini dua perkara ini sebenarnya sangat memberi kesan kepada setengah-setengah rakyat yang berfikiran simplistik tentang pengurusan ekonomi negara dan sebagainya. Tapi inilah yang dinyatakan. Dan termasuk juga yang ketiga yang sebahagian pengundi, terutama pengundi muda, sangat terpengaruh ialah mengenai hutang tak bayar-bayar, PTPTN tak bayar-bayar, ya, dan juga termasuk tol tadi, ya, tol tadi, naik kereta tak bayar-bayar tol. Jadi sebab itu saya lihat dia dalam soal nak menangani kos hidup, dia hanya tumpu kepada harga minyak, soal tol dan soal PTPTN. Itu yang 3 perkara besar yang dia lihat, tapi dia tidak pernah komen soal BRIM dan sebagainya, walaupun dicabar oleh TPM apakah mereka akan hapuskan, dan mereka tidak respon kerana mereka tahu bahawa ini satu perkara yang penting. Malah ada laporan mengatakan, Ling Guaim mengatakan dia akan teruskan segala bentuk bantuan kos sara hidup ini kalau sekiranya Pakatan memerintah. Jadi perkara ini kita lihat bahawa ini perbezaan yang paling jelas dalam manifesto, ya. Okey, dari segi perumahan, BM secara jelas dalam manifesto dia menyebut bahawa mereka akan bina 1 juta rumah mampu milik yang akan digerakkan oleh sektor awam dan juga sektor swasta, termasuk 500,000 ataupun setengah juta buah rumah yang di bawah projek Prima, Perumahan Rakyat Satu Malaysia, ya.
Dan BN telah pun lancarkan Prima ini sebelum ini, dan sedangkan BN melancarkan serangan-serangan kepada pakatan mengenai ketidakupayaan mereka membina rumah kos rendah, terutama dalam kes di Pulau Pinang dan juga di Selangor. Dan kalau kita bandingkan manifesto berkaitan dengan isu rumah ini, pakatan mengatakan bahawa mereka nak bina hanya 150,000 buah rumah kategori kos rendah dengan harga RM75,000 dan kos sederhana RM150,000 hingga RM250,000 akan dibina dalam penggar pertama. Tapi BN secara berani 1 juta rumah dia akan bina. Jadi ini ada dua perkara besar yang berbeza, ya. Dari segi pendidikan, kalau kita lihat, pakatan tidak mempunyai satu agenda khusus, dasar khusus mengenai sistem pendidikan kita. Dia tidak menyebut secara nyata. Ya. Yang dia sebutkan adalah dia nak berikan free education, free tertiary education, hapuskan PTPTN, hapuskan hutang, dan juga 5,000 beasiswa kepada anak orang asli, 1 juta dilatih melalui skim perintis rakyat, 5 universiti teknikal dan 25 sekolah vocational dan lain. Dia tidak menyatakan apakah transformasi besar kepada sistem pendidikan yang dia akan buat. Tetapi Barisan Nasional telah mengemukakan agenda transformasi pendidikan Malaysia ke arah negara maju 2013 sampai 2023, iaitu 10 tahun, 1 dekad dasar untuk transform prasarana, infrastruktur, latihan guru, profesionalisme guru dan sebagainya, kurikulum dan sebagainya, untuk menyediakan Malaysia menjadi sebuah negara maju dalam konteks transformasi sistem pendidikan, termasuklah insentif RM100,000 setahun ditawar kepada sekolah pendidikan khas dan sebagainya. Ini ada dalam agenda transformasi pendidikan. Ini perbezaan dia. Baik, saya nak menyentuh sedikit mengenai pengiraan PTPTN, ya. Apabila PTPTN dihapuskan, negara akan terpaksa menanggung beban hutang 40 bilion yang sepatutnya dibayar oleh peminjam. Ini termasuk dia nak write off hutang, ya. Dan tanggungan kerajaan sekarang setiap tahun adalah 2 bilion, ya. Soalnya, di manakah relevannya memasukkan PTPTN ini untuk digantikan dengan tabung pinjaman baru? Dia kata nak buat tabung pinjaman baru untuk membantu pelajar. Sedangkan PTPTN dah ada, dia nak hapuskan. Dan dana ini dia peruntukkan 450 juta. Ya, 450 juta dengan menganggarkan hanya ada 150,000 saja pelajar di IPTS. IPTS semua dinahapuskan. Tapi pengiraan ini salah. Pengiraan ini adalah salah. Jumlah pelajar di IPTS dengan pelajar di IPTA hampir sama. Di IPTS jumlahnya juga hampir setengah juta, 500,000, hampir setengah juta jumlahnya. Tapi mereka hanya mengira 150,000 pelajar, dan dengan 450 juta yang nak dia peruntukkan itu, kalau dibahagikan dengan 150,000 pelajar yang dia kira, maka setiap pelajar akan dapat 33,000 setahun saja untuk biaya pendidikan daripada tabung yang dia nak wujudkan, nak ganti tabung PTPTN. 3,000 ini tak cukup. 3,000 ini tak cukup untuk seorang pelajar, kerana yuran saja di IPTS 12,000. Ya, 12,000. Bagaimana dengan kos sara hidup yang mereka perlukan, sekurang-kurangnya RM500. Dan kalau kita ambil 450 juta bahagi dengan 450,000 pelajar yang sebenar yang ada di IPTS, jumlahnya lebih kecil daripada itu, adalah separuh daripada 3,000. Dengan RM1,500 yang diberikan kepada pelajar setahun, mereka tak mampu bayar yuran dan juga menampung kos sara hidup. Yang ini yang kadang-kadang pelajar dan anak-anak muda universiti tak nampak. Dia tak nampak. Dia ingat hapus PTPTN, dia selamat. Tapi dia lupa IPTS bagaimana, kos sara hidup mereka bagaimana yang sekarang ini diberikan pembiayaan oleh pihak PTPTN. Dan kita tahu bahawa pelajar terpaksa cari 9,000 lagi untuk cover yuran mereka di IPTS rata-ratanya. Ya, itu kalau 150,000, kalau 400,000 jumlahnya lebih besar lagi.